Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kembali lagi bersama dengan Muallimah Nazibah dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Muallimah harap murid-murid sudah bersedia untuk bersama-sama dengan Muallimah dalam mempelajari Bahasa Melayu tahun 3. InsyaAllah hari ini hari Ahad. Hari bulan 22 Ogos 2021. Okey, insya-Allah hari ini pastikan murid sudah bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti bahasa Melayu. Insya-Allah untuk hari ini buku teks muka surat 46. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 46. Okey, insya-Allah untuk kali ini kita akan mempelajari 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata nama. Okey, jadi Muallimah harap murid-murid sudah bersedia. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita tadah tangan dan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah untuk hari ini kemahiran yang akan ditekankan pada hari ini iaitu aspek tata bahasa. Objektif kita, murid dapat menggunakan ayat tanya dan kata tanya mengikut konteks. Okey, kita akan memahami dulu. Pertama, kita akan memahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya dan kata tanya. Okey, jadi kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya. Okey, yang pertama berkenaan dengan ayat tanya. Ayat tanya iaitu ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kita panggil ayat tanya. Setiap ayat tanya diakhiri dengan simbol yang dikenali dengan tanda tanya. Simbol yang dikenali dengan tanda tanya ataupun tanda soal. Kita panggil dia tanda soal. Ada orang panggil tanda tanya. Tanda soal sama. Tanda ni merupakan tanda yang digunakan bagi ayat tanya. Okey, seterusnya kita akan tengok pula yang kedua kita akan tengok maksud kata tanya. Tadi ayat tanya. Ayat ni merupakan ayat lah. Ayat yang panjang tu kita panggil ayat. Yang ni kata. Kata merupakan satu perkataan tu. Kata tanya iaitu kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Perkataan yang kita guna untuk bertanyakan sesuatu. Yang kedua, kata tanya boleh wujud di awal, di tengah dan di akhir ayat. Kata tanya ni dia ada di awal, tengah dan akhir ayat. Selain itu, partikel kah hanya diguna di awal dan di tengah ayat. Kata imbuhan kah boleh diletakkan dalam kata tanya. Biasanya kata tanya tu diguna di awal ayat ataupun di tengah ayat. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh kata tanya di awal ayat. Okey, apakah serangga itu? Apakah? Kata tanya dia apa? Kah ni merupakan partikel ataupun imbuhan, kata imbuhan yang dia tambah dekat kata tanya. Kata asalnya ialah apa. Apa merupakan kata tanya. Ayat ni merupakan ayat tanya. Dia ada simbol ataupun ada tanda soal. Apakah serangga itu? Kata tanya dia berada di awal ayat. Okey, yang kedua, contoh kata tanya di tengah ayat.
Okey, bola siapakah ini? Siapakah? Siapa merupakan kata tanya. Dia letak di tengah-tengah ayat. Okey, seterusnya contoh kata tanya di akhir ayat. Contoh kata tanya di akhir ayat ialah, ini buku siapa? Okey, siapa kata tanya berada di akhir ayat. Berada di akhir ayat. Okey. Kita akan tengok contoh yang ada bagi kata tanya. Okey, contoh kata tanya yang pertama ialah mana, yang kedua siapa, bila, berapa, apa, mengapa, bagaimana. Okey, kita ada 7. Kita ada 7 contoh kata tanya. Okey, kita akan tengok pula kegunaan kata tanya. Kegunaan kata tanya dan contoh ayat bagi kata tanya tersebut. Okey, yang pertama siapa? Okey, siapa? Kata tanya siapa biasanya kita guna untuk bertanyakan tentang seseorang. Contoh ayat, siapakah nama adik bongsu awak? Okey, ni siapa ni biasanya untuk orang. Siapakah nama adik bongsu awak? Adik ni merupakan orang. Okey, kita guna siapa. Yang kedua, contoh kata tanya yang kedua ialah mana. Okey, mana digunakan untuk bertanyakan nama sesuatu tempat. Kita tengok contoh ayat. Di manakah Sarah baca buku? Di manakah Sarah baca buku? Menunjukkan tempat. Kita nak tahu tempat Sarah tu baca buku. Maknanya kita kena letak mana. Kata tanya dia di mana? Di manakah? Okey, yang seterusnya bila. Bila untuk bertanyakan masa berlakunya sesuatu perkara. Berkaitan, bila ni kita guna bila nak guna nak tanya sesuatu yang berkaitan dengan masa. Okey, contoh, bilakah awak pulang ke kampung? Berkaitan dengan masa. Okey, seterusnya berapa. Untuk bertanyakan jumlah atau bilangan sesuatu benda. Contoh, berapakah harga sepasang baju itu? Okey, seterusnya apa? Untuk bertanyakan sesuatu perkara, benda atau binatang. Contoh, apakah nama kampung itu? Mengapa? Untuk bertanyakan sebab berlakunya sesuatu perkara. Contoh ayat, mengapakah rumah itu terbakar? Bagaimana? Kegunaan dia untuk bertanyakan cara untuk melakukan sesuatu perkara. Contoh, bagaimanakah kita hendak pergi ke sana? Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana cara untuk bina soalan dengan kata tanya yang sesuai berdasarkan petikan. Okey, yang ni Maklimah nak murid-murid semua buka buku teks jilid 1 muka surat 46. Okey, buku teks jilid 1 muka surat 46. Kita akan baca bersama-sama teks. Okey, kita akan bina soalan berdasarkan teks yang diberi. Berdasarkan teks yang diberi, awak boleh tengok dekat warna di setiap ayat ni. Okey, di mana untuk warna merah, di mana, siapa, warna apa ni? Warna merah terang. Yang ni bila hijau, guna pada ayat yang warna hijau. Purple ni berapa, awak tengok dekat ayat warna purple. Okey, kita baca bersama-sama. Yang pertama, ayat yang warna merah untuk kata tanya di mana. Nabila sedang membaca buku di dalam bilik. Okey, yang kedua untuk siapa. Ayahnya mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku di rak. Yang ketiga, rak buku itu telah dipasang 3 tahun yang lalu. Yang keempat, soalan yang warna purple.
Oleh itu, buku-buku di rak haruslah tidak terlalu banyak dan tidak penuh muatannya. Yang kelima, objek tajam dan berat seperti gunting, pembaris, keluli dan pasu bunga tidak boleh diletakkan di rak buku. Keenam, jika terjatuh, objek tersebut boleh mencederakan Nabila. Okey. Yang ke-8, oleh itu, untuk mengelakkan bahaya kepada Nabila, objek tersebut mestilah diletakkan di tempat yang berasingan. Okey, kita tengok cara untuk bina. Okey, ayat yang pertama. Nabila sedang membaca buku di rak. Nabila sedang membaca buku di dalam bilik. Okey, perkataan yang Muallimah hitamkan ni di dalam bilik. Okey, di dalam bilik merupakan tempat. Okey, tempat kata tanya dia adalah di mana. Contoh ayat, di manakah Nabila sedang membaca buku? Okey, Nabila sedang membaca buku di dalam bilik. Okey, contoh ayat yang kedua. Contoh ayat yang kedua. Ayahnya mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku di rak. Ayahnya merupakan orang, kita guna kata tanya siapa. Contoh ayat, siapakah yang mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku di rak? Okey, ayat yang ketiga, rak itu telah dipasang 3 tahun lalu. 3 tahun lalu merupakan masa. Masa kita guna bila. Contoh ayat, bilakah rak itu dipasang? Okey, keempat, objek tajam dan berat seperti gunting, pembaris, keluli dan pasu bunga tidak boleh diletakkan di rak buku. Okey, gunting, pembaris, keluli dan pasu bunga iaitu alat ataupun benda kita guna apa. Okey, contoh ayat, apakah objek yang tidak boleh diletakkan di rak buku? Ayat yang kelima, jawapan dia, jika terjatuh, objek itu boleh mencederakan Nabila. Terjatuh merupakan sebab. Sebab, bila ada sebab, kita guna mengapa. Mengapakah objek itu boleh mencederakan Nabila? Seterusnya, yang keenam, oleh itu, untuk mengelakkan bahaya Nabila, objek tersebut mestilah diletakkan di tempat yang berasingan. Diletakkan di tempat yang berasingan merupakan cara. Bila cara, kita mesti guna bagaimana. Okey, bagaimanakah untuk mengelakkan bahaya? Bahaya Y di sini kepada Nabila. Okey, Muallimah harap yang ni awak boleh tukar Awak boleh tukar T ni kepada Y. Okey. Untuk yang seterusnya, latihan hari ini, Muallimah harap murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 51 dan 52. Bahagian A, isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. Yang ni senang sahaja, awak hanya isi di tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. Yang B, bina soalan dengan kata tanya yang betul. Yang ni awak kena bina soalan dengan kata tanya yang betul. Awak tengok dulu apa yang dia warna hitamkan ni. Awak bina soalan ikut cara yang Muallimah tunjuk tadi. Okey, Muallimah harap murid-murid semua faham apa yang disampaikan dan boleh buat dengan sebaiknya lah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.